untuk cari jawapannya dalam kapsul hiburan BHTV Uppercase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada penonton kapsul hiburan BHTV Uppercase. Bersama dengan saya Farihat Syahla Mahmud atau Bobo. Industri hiburan baru-baru ini kecoh dengan berita perkahwinan rahsia pelakon dan penerbit terkenal Datuk Zila Jalil. Dan susulan daripada berita itu, Datuk Zila mengesahkan yang dia pun sudah bernikah 2 tahun lalu dan kini hidup bermadu. Uppercase hari ini berpeluang untuk menemu bual dan mendasari hati pasangan ini, iaitu Datuk Zila dan suaminya Datuk Syed Osman Al-Abshi Syed Omar. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bobo. Apa khabar Datuk hari ini? Alhamdulillah. Okey, terima kasih kerana meluangkan masa untuk ditemu bual Bobo dalam Uppercase minggu ini. Okey, saya nak tanya kepada Datuk Syed Osman ya. Okey. Ya, sebelum ni saya sudah pun menemu bual Datuk Zila dan dia pun sudah bercerita mengenai sedikit sebanyak pasal perkahwinan itu. Mungkin Datuk sendiri boleh ceritakan bagaimana apa perasaan Datuk apabila kisah perkahwinan Datuk tersebar dan didedahkan oleh anak sendiri dan bagaimana Datuk menghadapi situasi itu sekarang. Ya. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Pentaharian Bobo dan rakan di Pentaharian kerana sudi untuk menemu saya. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kerana apa yang terjadi saya ingat satu hikmah yang amat besar. Kerana isteri saya Zila pernah mengatakan kepada saya bahawa dia telah beberapa kali di oleh reporter untuk nak menemu bual tentang berita-berita yang dia orang telah dengar. Dan isteri saya cakap nantilah dia kata bagi dia masa dia sesuai. Tetapi apa yang terjadi seperti selepas anak saya Najwa yang membuat di Twitter itu, maybe ada satu hikmah yang besar untuk supaya orang ramai dapat tahulah apa yang terjadi sebenarnya. Bila Datuk dah buat penjelasan yang kata Datuk mengaku Datuk dah bernikah dan juga hidup bermadu kan. Tapi benda ni macam berpanjangan apabila anak tiri Datuk keep on mengeluarkan statement dan kenyataan dia di laman sosial dia yang dia memberikan pepatah sepadan-padan kita melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Itu macam memberi satu gambaran yang tidak elok kepada Datuk, seolah macam Datuk nak simpan tapi benda dah terdedah tak buat apa-apa. Macam seolah-olah seperti memadankan muka Datuk So komen Datuk sendiri bagaimana? Okey, sebenarnya apa yang kakak keluarkan dalam social media, dalam IG adalah teguran kepada beliau masih muda, mungkin tak matang untuk berfikir. Jadi kakak take it as it's my teguran to her. Dan dalam waktu yang sama kakak nak beritahu kepada netizen supaya jangan menyalahertikan. Sebab dia orang banyak komen pasal kenapa dia nak marah anak tiri dia. Sebenarnya bukan pasal tu. Datuk nak marah. Bukan nak marah, tapi cuma kita boleh kakak cuma beranggapan macam sekarang ni apa yang kakak nak cakap Bobo sebenarnya kakak berhati-hati sebab takut nanti statement yang kakak keluar tu memang akan disalahertikan oleh orang yang dah tak suka kita. Sebab explanation daripada kakak sebenarnya akan sentiasa disalahertikan kepada haters-haters kat luar sana. Jadi macam kakak cuba tak nak memperpanjangkan isu tu. Kakak take it as she is still my daughter dan kenyataan dia kerana dia masih muda dan dia tidak tahu industri kita bagaimana, bahawa bila statement dah dikeluarkan walaupun you delete, benda tu dah di-capture oleh setengah pihak dan benda tu akan jadi berpanjangan sampai bila-bila. Jadi dia tak faham, mungkin dia tak faham dari segi tu. Cuma ada juga yang mempertikaikan kenapa kakak tak tegur dia personal, ya? Kenapa mesti kakak keluarkan dalam social media? Kakak perlu keluarkan dalam social media kerana dia pada awalnya mengeluarkan statement di social media. Jadi statement ni dibaca oleh seluruh Malaysia. So kakak perlu menegur dia di dalam social media supaya statement tu juga didengar oleh semua pihak.
to be balanced and fair. Tapi deep in my heart tak ada perasaan marah. Kakak menegur dia sebagai seorang ibu menegur anak. Kalau bukan beliau, even anak kakak pun, I have to tegur. And the implikasi yang terjadi hari ini, dia kena belajar bahawa sebelum kita bertindak tu kita kena fikir. Tu dia. Memang orang boleh take it as kakak tak patut menegur dalam social media. Tapi I have my own reason. Dan benda tu tidak ada aib. Tidak ada aib. Akak tidak mengatakan yang tidak baik pasal beliau. Kakak tidak kata bahawa kakak marah atau sebagainya. Cuma teguran tu dibuat di dalam social media kerana beliau juga mengeluarkan statement di social media. Macam mana bila berita dah tersebar, so macam mana perbincangan dengan suami, adakah macam tetap nak rahsiakan ke ataupun bagaimana? Oh tak, sebab memang sebenarnya kita dah bincang, kita memang nak tunggu masa yang sesuai nak bagi tahu, tapi kerana perkara dah berlaku tu, jadi kakak memang tak nak ambil pendekatan nak terus merahsiakan. Jadi kita kata maybe this is the right time lah untuk kita mewar-warkan kepada umum. Okey Datuk, Datuk Syed kenapa mengambil pendekatan untuk berahsia pada awalnya? Pertama kali, I think Bobo pun faham lah. Kita pertama sekali kita pun nak menjaga hati yang bersama isteri pertama saya. Walaupun dia orang sudah tahu, selepas sebulan saya kahwin dengan Datuk Zila, dia orang sudah tahu. Dan anak-anak saya pun semua dah tahu dan semua menerima dengan senang hati dengan kami, dan dia orang pun baik dengan keluarga Datuk Zila. Anak-anak Datuk Zila dan anak-anak saya amat baik. So tak ada masalah lah. Pasal tu hanya kita tak maulah unnecessary nak buat benda-benda yang statement. Kalau pasal saya pula sebagai pengurusi masjid, saya pun menjalankan sibuk dengan tugas-tugas harian saja untuk menguruskan masjid yang saya uruskan. Masjid tu agak baru di ibu kota. So banyaklah saya aktiviti semua yang ni. So Datuk Zila pun bincang saya, adakah masa sesuai untuk cakap saya benda ini. Saya kata insya-Allah benda ni tak ada masalah kerana ramai pun dah tahu. Hanya kita tak buat rasmi, formal rasmi itu saja. Tapi rata-rata semua dah tahu tentang tu. So kita tak ada masalah. Family saya dan family Datuk Zila semua dah tahu. Itu. So benda ni tak adalah menjadi tak ada untuk saya tak adalah kejutan sangatlah. Hanya selepas anak saya jual tu membuat ni retweet kerana melihat saya di satu majlis di rumah Umi Aida. So itu yang bermulanya. So yang jadi sensasi sikitlah. Itu sahaja. Mungkin Datuk boleh kongsi sedikit perasaan Datuk bila Datuk kata orang sudah berceritakan mengenai apa yang selama ini Datuk simpan 2 tahun lalu. 2 tahun ya. Sebenarnya macam Bobo tahulah, kakak kan macam tak suka nak besar-besarkan hal yang kalau kita ni perkahwinan yang tidak sharing atau yang tak perlu untuk kakak menjaga hati keluarga sebelah pihak. Jadi kakak rasa mungkin lebih awal untuk kakak panggil kawan-kawan dan berkongsikan berita yang memang tak patut disorokkan. Sebenarnya kakak beranggapan bahawa apa yang terjadi ini ada hikmah di sebaliknya. Jadi selepas ni sebab kadang-kadang orang nampak kakak dengan suami. Jadi mungkin mereka tertanya-tanya kakak keluar dengan siapa. Jadi bila apa yang berlaku ni kakak terima sebagai hikmah di sebaliknya untuk mengelakkan fitnah. Jadi baiklah juga dah diwar-warkan walaupun it takes 2 tahun untuk kakak berbuat demikian, tapi bukan sengaja. Kalau macam netizen dan semua orang sedia maklum bahawa perkahwinan pertama kakak dengan Allahyarham Tan Sri juga sedemikian, kakak tidak pernah menghebohkan. Jadi orang tahu yang kakak dah berkahwin tapi kakak tidak pernah mengenengahkan. Yang tahu je tahu. Yang tahu. Sebab kita ialah dah tak guna nak cakap pasal takdir dan sebagainya, pasal dia orang akan mempertikaikan kerana statement kakak tentang takdir. Tapi dah tertulis bahawa 2 kali kakak
berkahwin dan memang di situasi yang sama sebagai isteri kedua. Dan kakak tak nak memperpanjangkan, tak nak hebahkan sebab untuk kakak tak ada hal pun pasal kita dalam industri yang kita tahu bahawa gosip dan spekulasi dan sebagainya tu kita dah biasa. Tapi kakak memang lillahi ta'ala untuk the first wife, because kakak rasa dalam keadaan sekarang ni kakak faham bila gambar keluar dan sebagainya, tapi kakak telah menasihatkan supaya ignore dan jangan jawab, sehinggalah sampai time yang bila kakak yang menyuarakannya tu jadi lain lah. Jadi kita boleh cakap macam tak perlu gambar macam mana ke apa ke kan. Tapi ialah things dah happen. Mungkin Datuk boleh berkongsi apa yang membuatkan Datuk tertarik untuk memilih Datuk Zila sebagai isteri, dan sejak bila detik perkenalan itu berlaku? Untuk atau buat pengantar Bobo, pertama sekali saya kenal Datuk Zila adalah 2013. Ya, 2013. 6 tahun sebelum kita berkahwin lah. Kita kahwin 2019, saya kenal 6 tahun sebelum itu. Itu pun secara tak di plan. Saya looking for a car. Saya tengah nak ambil kereta yang model yang jenis ni. So kebetulan saya suruh kawan saya cari. So dia cari salesman yang pandai cari kereta Lexus. Saya nak Lexus yang RS 350. Yang inilah, bukan yang baru, yang second hand sikit. So kebetulan duk cari Allah Ta'ala berkuasa. Kebetulan kereta yang saya tengok tu dimiliki oleh Datuk Zila. Okey. Datuk Zila bagi tahu yang perkenalan 5 minggu sebelum memutuskan untuk berumah tangga. So dalam masa orang akan melihat macam 5 minggu tu terus nak kahwin. So mungkin boleh kongsi sedikit situasi tu. Saya rasa yang ini semua takdir dan jodoh, ajal maut ini semua di tangan Allah Ta'ala. So saya pun tak sangka benda ini pun berjalan begitu cepat, dan kita pun berjumpa di majlis bila perkenalan kita yang lepas siri itu, lepas kita berjumpa di satu majlis ilmu juga, yang kebetulan saya memimpin majlis tahlil dan doa selamat di rumah Tengku di Istana Pahang. 2 tahun melayari perkahwinan dalam rahsia. Okay. Macam mana perhubungan itu? Okay. Mungkin apa yang Datuk boleh kongsikan? Perhubungan ialah macam kita tidak ada konflik apa-apa lah. Macam I live my own life and she live her own life. Kita tak masuk into, tapi kita boleh berkomunikasi, kita boleh text each other. Tapi cuma ialah kita jaga keluarga masing-masing. Bukan mudah untuk mengamalkan poligami. So mungkin Datuk boleh cerita sikitlah yalah, pembahagian hari pengalaman tu bagaimana, nak berdepan dengan situasi, dengan pandangan masyarakat lagi. Mungkin Datuk Syed boleh kongsi? Saya rasa poligami bukan pertama kali orang yang pertama buat. Poligami ini adalah satu benda yang amat mulia. Saya rasa kalau kita akan cuba buat yang terbaik. Keadilan tu nak kata perfect, nak dapat perfection tu susah. Kita serah pada Allah Ta'ala, kita cuba buat yang terbaik dan insya-Allah, dan kita serah pada Allah Ta'ala. Yang penting kedua-dua kita kena pastikan yang kita kena jaga hati kedua-dua pihak, dan isteri pertama dan isteri kedua. Tapi untuk saya memang pendekatan ialah saya tak boleh rahsia lama-lama benda ni. Pasal masa saya merasakan dalam sebulan tu, saya rasa benda tu tak boleh untuk saya. Maybe untuk orang lain maybe boleh, tapi untuk saya tak boleh. Nak kena tipu, nak pergi pasal ialah kita kena jumpa apa semua. Tak boleh. So saya lepas sebulan pada itu, dan saya ambil keputusan untuk memberitahu isteri saya, walaupun masa mula-mula itu agak ini sikit tegang, tapi masya-Allah berkat dengan doa saya kepada Allah Taala dan berkat sepahaman anak-anak juga dan isteri, orang faham apa kehendak, dan lepas itu saya bawa bertemu dengan Zila, bawa anak-anak saya, isteri saya bertemu dengan Datuk Zila untuk nikah benda. Dan lepas itu alhamdulillah semuanya Allah Taala aturkan dengan teratur, insya-Allah. Alhamdulillah. Maybe niat saya tu niat yang baik. Wallahu alam.
Itu saja yang boleh saya cakap. Bukan tak nak share. Bila kita share dalam keadaan kehidupan kita bermadu, banyaklah orang-orang yang tak boleh terima. Kita cakap apa pun orang akan pusing and kata tetap benda tu salah. And I tak kata apa tindakan I betul, ya. Tapi ialah walaupun dalam Islam benda itu tidak menjadi satu kesalahan, tapi kakak merasakan I tetap admit kakak salah, dan tapi apa kuasa kakak untuk menidakkan takdir Allah? Kalau tidak, I tak tunggulah 11 tahun, Bobo. I pun tak fikir macam nak start my own life balik, nak kena layan suami semua, tak terfikir langsung. Tapi Allah berkehendakkan lain. Jadi kakak hidup, I face my life hari ini untuk hari ini, esok biar takdir yang menentukan. Okey Datuk, bila memilih selebriti sebagai teman hidup secara tidak langsung, Datuk juga akan terkena tempias populariti, menjadi perhatian masyarakat, dan mungkin juga akan ada gosip yang seperti apa yang berlaku pada sekarang ni. So bagaimana Datuk mempersiapkan diri untuk situasi seperti itu? I think saya telah mempersiapkan diri saya daripada awal-awal. Masa saya berkawan dengan Datuk Zila, saya pun tahu dia pun selebriti yang telah hijrah sebelum ini dah lama. Saya pun memang follow juga sebelum ini. Saya tahu Datuk Zila adalah seorang selebriti yang telah hijrah dan mendekatkan diri pada agama, dan selepas Allahyarham suami pertama itu Megat Junid, Tan Sri Megat Junid meninggal dunia, dia pun banyak ke arah keagamaan. So itulah juga saya yang tertarik, dan saya pun nak pada isteri saya yang sudah ada basic agama yang ada sedang untuk saya nak memimpin keluarga. Okey, mungkin Datuk Zila ataupun Datuk Sep boleh kongsi sepanjang 2 tahun ni bagaimana Mahliga yang dibina itu? Alhamdulillah, mestilah. Kita tak bolehlah cakap tak ada, mesti ada pasang surut, dan kita orang kata apa pepatah Melayu dah, kalau takut dilamun ombak jangan berumah di tepi pantai. Saya berpegang pada itu. Mana ada anak terus semua yang mesti kan ada pasang surutnya rumah tangga, especially bila hidup bermadu kan. Saya sebagai suami nak memastikan nak menjaga hati dan memastikan keadilan pada dua-dua pihak kan. Pada yang pertama yang saya sudah hidup berapa lama, dan untuk Datuk Zila yang walaupun baru 2 tahun, saya kena pastikan, dan saya pun untuk saya masih dalam proses pembelajaran. Maka inilah kali pertama saya yang beristeri dua, dan untuk Zila pun kali kedua, dan masih dalam pembelajaran. Tapi untuk selamanya saya rasa alhamdulillah, dengan kita minta pada Allah, selalu saya berdoa pada Allah Taala supaya diberi kekuatan untuk melayari bahtera perkahwinan yang bersama kedua-dua isteri saya yang amat memahami diri saya dan profession saya sekarang. Alhamdulillah. Tak nak melukakan, menambah-nambah lagi luka yang dah sedia terluka. So akak cuba sebaik mungkin untuk careful with my statement, untuk apa sajalah, tapi not easy lah Bobo, not easy pasal orang kakak punya situasi dengan kedudukan kakak ni, orang tetap akan menyalahkan kakak. Okey, Datuk tahu kan yang isteri Datuk masih lagi hidup dengan kenangan bersama Allahyarham suaminya sebelum ini. So bagaimana Datuk cope dengan situasi itu ya? Sebab ramai orang macam mungkin tertanya-tanya juga macam Datuk Zila still lagi upload kisah-kisah kenangan-kenangan lama kan. So macam mana Datuk boleh berkompromi dengan situasi itu? Untuk saya menghormati Allahyarham, dan walaupun di rumah pun dia dah letak gambar lah. Saya menghormati ini adalah suami kenangan bersama suami pertama, dan itulah suami, dan bukan dia orang kata ini cerai mati kan, bukan cerai hidup. Kalau cerai hidup tu maybe itu lain, tapi bila cerai mati dia meninggal masih bersama Datuk Zila. So lagi satu yang macam yang mendekatkan kita, masa kita mula-mula kenal dalam tempoh minggu first time lepas majlis ilmu tu, memang tujuan kita berhubung sebenarnya nak buat khatam Quran dan majlis tahmil tahun ke-11 Allahyarham meninggal. Jadi Datuk Syed Osman yang menguruskan, sebab masa tu kakak nak
pergi syuting ke Ke Scotland. Scotland. Jadi beliau yang menguruskan, panggil budak-budak tahfiz, Buat di masjid buat saya. di masjid Jalan Damai. Masjid yang Dan saya masa tu saya, kakak tak ada, tapi anak-anak, besannya family, my family adalah di majlis tu. So beliau yang menguruskan tahun ke-11 Allah yang meninggal. Ya, tahlil yang ke-11, tahun ke-11. Pasal Datuk Zila mau tarikh yang itu, tarikh yang meninggal. Meninggal. Tapi hanya kesedihannya Datuk Zila tak ada masa tu, dia di Scotland. Tapi saya teruskan juga, saya kata tak ada masalah. Walaupun dia tak ada pun, kalau dia tetap mau pada tarikh itu, insyaAllah kita teruskan, insyaAllah. So semua anak-anak ada, besan pun ada, dan ibu, Allahyarham Ibu Zila pun ada masa tu. Mungkin itu pun sebagai blessing, sebab kita di awalnya pun kita buat majlis untuk Allahyarham, dan kita tak ada benda tu tak jadi masalah sebab macam bila setiap malam Jumaat pun, if kakak ada pun, kakak tak ada pun, if Datuk saya pergi majlis kat mana-mana, dia akan sentiasa ingat untuk masukkan Allahyarham sebagai salah seorang daripada arwah-arwah dalam tahlil. Allahyarham yang sedekahkan Yasin dan tahlil pada majlis tersebut. Okey, pasal tidak ada rancangan untuk berumah tangga lagi. Memang tidak ada dalam kamus hidup kakak yang selepas suami meninggal. Rasa tidak ada orang yang boleh menggantikan tempat Allahyarham. Betul. Memang tak terfikir langsung, Bobo. So bila kakak jumpa dengan suami sekarang, tak tahu nak bagi reason apa, pasal perkenalan kita tu hanya 5 minggu. 5 minggu yang kita berkenalan tu, 2 minggu kakak tidak ada di sini. Kakak syuting di Scotland. Jadi kalau nak kata fikir panjang pun tak berapa nak panjang lah kan, 5 minggu je. Tak tahu, Allah yang menggenggam hati, Allah yang membolak-balikkan hati. So adakah since Datuk pun dah dah tidak lagi berahsia, mungkin lepas ni akan ada majlis khas ke untuk kata orang memperkenalkan secara rasmi untuk kita-kita, untuk yang rapat-rapat, insya-Allah. So since Datuk Zila masih lagi aktif dalam bidang seni untuk terbitkan drama semua, adakah Datuk mengizinkan dia untuk terus aktif ataupun bagaimana? Saya tak pernah melarang dia untuk aktif dalam, tapi dia kena jaga batas-batas sebagai seorang isteri lah. Maybe sebentar itu masa 2 tahun sebelum 6 tahun tu kan, masa tu okeylah itu belum menjadi isteri, tapi dah setelah menjadi isteri dia kena menjagalah batas-batas sebagai seorang isteri. Bila dia menerbit drama atau berjumpa dalam majlis-majlis apa semua, saya selalu mengingatkan dia, dia kena menjaga apa-apa. InsyaAllah, so far alhamdulillah dia selalu menjaga batas-batas, dia tahu batas-batas sebagai seorang isteri, alhamdulillah. Okey, terima kasih Datuk Syed, Datuk Zila kerana sudi berkongsi pengalaman dan juga memberi penjelasan kepada penonton kapsul hiburan BHTV Uppercase mengenai perkahwinan. Okey, terima kasih Datuk. Semoga rumah tangga yang dibina kekal hingga ke akhir hayat, dan terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman bersama dengan Uppercase. Assalamualaikum Datuk. Bye.